wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara pengacara majlis yang berhormat Tuan Rafiti Ramli, Menteri Ekonomi, yang berbahagia orang kaya Panglima kita Seri Ambar Bangsa Diraja Datuk Abdul Wahab, Datuk Seri Azizul Hasan, orang besar jajahan kita. Yang berbahagia Datuk Nur Azmi Dirun, Ketua Setiausaha Kementerian Ekonomi. Yang berhormat Datuk Haji Muhammad Zulkifli Harun, Pengurusi Jawatan Kuasa Pembangunan Luar Bandar, Perladangan, Pertanian dan Industri Makanan Negeri Perak. Yang berbahagia Puan Halizah Sipun, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri yang mewakili Setiausaha Kerajaan Negeri. Yang berusaha Encik Muhammad Haris Kadir Sultan, Ketua Eksekutif NCIA. Dr. Yusni Yusof, Pengarah dan Pakar Perunding Sekretari Hospital Bahagia Bulu Kinta. Yang bahagia Datuk Dr. Zulika Muhammad, Timbalan Ketua Setiausaha Dasar Kementerian Ekonomi. Seterusnya, rakan-rakan media, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan kehendaknya jua maka diaturkan perjumpaan kita pada pagi ini untuk sama-sama kita berkumpul di Dewan ini bagi kita meraihkan majlis pelancaran projek inisiatif pendapatan rakyat usahawan tani atau ringkasan dia IPR Intan NCER pada pagi yang berbahagia dan bersejarah ini. Pertama sekali bagi pihak kerajaan negeri, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Ekonomi yang dapat bersama-sama hadir dengan pihak berkuasa Koridor Utara NCIA kerana telah memilih Hulu Kinta. Oh, minta maaf, terlupa nak raikan Yang Berhormat Arafat. Mana? Dia tenang. Arafat, Ahli Dewan Negeri Hulu Kinta. Saya percaya inisiatif lahir atas kesedaran betapa pentingnya kerajaan, sama ada kerajaan negeri atau persekutuan, yang sentiasa cakna, prihatin, mengambil tahu tentang keperluan untuk mewujudkan polisi program berorientasikan rakyat dalam mendepani suasana ekonomi yang sangat mencabar. Saya sebelum jadi Menteri Besar adalah Exco Kerajaan Negeri yang menjaga pertanian, perladangan, pembasmian kemiskinan. Kemudian sempat sekejap menjadi Exco Pembangunan Usahawan. Jadi Yang Berhormat Menteri, saya sambil lalu tadi saya faham sangat cerita berkaitan dengan vertigasi ini. Jadi kerana itu pertama saya nak ucapkan tahniah kepada semua peserta yang telah sanggup menerima cabaran ini. It is not easy. Tapi tak ada satu benda yang datang menggolek, melainkan kita kena berusaha keras. Yang pertama, mesti ada semangat yang jitu. Itu paling penting sekali. Sebab peserta yang kita pilih ini adalah peserta-peserta yang kita katakan di bawah B40, peserta yang perlu dibantu. Di tuan-tuan dan puan, saya selalu sebutkan motivasi mesti datang daripada dalam diri sendiri. Selalu saya bagi analogi, minta maaf Menteri, I was a teacher. Ada satu kisah seorang pesakit di sebuah hospital, bukan hospital ni. Dia tak ada selera untuk makan. Jadi ahli keluarga merasa runsing. Maka seluruh ahli keluarga itu berkumpul berbincang macam mana kita nak motivate bapa kita ni untuk makan sebab badan semakin kurus. Jadi idea banyak tapi satu yang terpilih. Mari kita pilih seorang nurse yang paling cantik dan cun sekali untuk memberi motivasi kepada bapa ini untuk makan. So mereka berjaya untuk mendapat seorang misi, seorang nurse yang cantik, yang cun, yang baru masuk kerja rajin untuk menyuap kanji makanan kepada pesakit itu. Rupanya betul. Kebolehan nurse itu, kejelitaannya barangkali, dia berjaya untuk memujuk pesakit itu buka mulut bagi dia masukkan sudu yang ada kanji ke dalam mulut. Tetapi didapati
pakcik itu, pesakit itu tak nak telan. Maknanya kanji itu masih berada dalam mulut dia, tak telan. Jadi nak bagi tahu, motivasi bukan sahaja perlu datang daripada luar. Mesti datang daripada diri kita sendiri. Ia bukan satu harga yang murah. Kementerian Ekonomi datang kemari membuka segala peluang ini. Itu motivasi luar. Tapi kalau peserta akhirnya putus asa separuh jalan, maka projek ini akan gagal. Cerita pakcik tadi tak mau telan kanji. Kanji masuk mulut dah. Siapa masukkan dalam mulut? Nurse masukkan dalam mulut. Tapi yang nak menjayakan kanji itu masuk tak masuk dalam tubuh badan pakcik itu ialah pakcik itu sendiri. So please, peserta yang dikatakan ada di sini, peserta telah dipilih, minta maaf saya cakap ni sebab saya ada pengalaman buat kerja ni, mesti ada kekuatan dalam diri untuk menjayakan projek ini. Sebab dijanjikan tadi, whatever happen to the anchor project, kita tetap akan dapat sekurang-kurang RM2,000. RM2,000 ini melepasi gaji awal seorang graduate. Betul, betul kan? Melepasi gaji awal seorang graduate yang lulus universiti. Tapi kena kerja kuat. Saya berbangga tadi sebab tuan-tuan peserta diajar daripada awal tapak semayan, macam mana nak membajainya, macam mana nak menjagainya, macam mana nak merawatnya, sampailah kepada tempat kita nak tanam, bagaimana kita nak menjaga air yang masuk itu, sukatannya, itu semuanya hendaklah dipelajari, dihayati dan ada kemahiran dalam diri kita. Itu sangat penting. Kalau tidak, kita tak akan dapat menjayakan usaha murni yang dibuat oleh Kementerian Ekonomi ini, khusus untuk membantu menangani B40 yang dikatakan berpendapatan rendah. Jadi kerana itu, pertama saya ucap tahniah, syabas, selamat, maju jaya kepada semua peserta yang telah terpilih ini. Tuan-tuan dan puan. So pegang cakap saya, minta maaf sekali lagi. Orang yang pernah dengar ceramah ni biasa dengar. Sebagai manusia, saya tak adalah tua sangat. Baru 63. Isteri 1, anak 8, cucu 22. So I was a teacher. Saya melihat bagaimana manusia berkembang. Seorang kanak-kanak yang berusia 11 bulan, dia baru belajar berjalan. Macam mana berjalan? Dia akan pegang kursi, dia berdiri, dia lepas tangan, dia melangkah kali pertama, of course dia jatuh. Dia bangun tak? Dia bangun. Tak perlu ibu dia angkat dia, tak perlu bapa angkat dia, dia bangun. Mengapa dia bangun? Sebab dia nak berjalan. Dia langkah kali yang kedua, dia jatuh lagi. Dia bangun. Dia jatuh, dia bangun, dia jatuh, dia bangun, dia jatuh, dia bangun, dia bangun. Dia berjalan, dia berlari. Umurnya 11 bulan. Maksud saya dalam kehidupan kita ni, pada usia 11 bulan, kita ada kekuatan dalam diri tahu. Setiap kali kita jatuh, kita bangun. Sebab apa? Sebab kita nak berjalan. So sama ada usahawan atau petani, janganlah jatuh kali yang pertama menyebabkan kita terjelepuk dan tidak mahu bangun lagi. Seorang kanak-kanak yang berusia 11 bulan tadi, kalau jatuh kali pertama, dia kata tak nak bangun. What will happen to him? Of course, dia tak boleh jalan. So kita semua ni, termasuk tuan-tuan dan puan, termasuk menteri besar pun, bila setiap kali kita jatuh, saya selalu ingatkan alangkah lemahnya aku berbanding dengan cucu aku yang berusia 11 bulan. Yang setiap kali jatuh, cucu saya bangun. Saya pun ada waktu seperti biasa juga, ada waktu juga kita rasa runsing, waktu rasa down. Tapi yang mengingatkan saya, setiap kali saya jatuh, saya ingat cucu saya umur 11 bulan, dia jatuh, dia bangun. Kalau dia jatuh, dia bangun, MB pun jatuh, kena bangun. Sebab itulah kehidupan kita. Jadi tuan-tuan yang jadi peserta ini, pegang yang kedua saya sebutkan tadi, iaitu jatuh, bangun. Jangan turun angkat. Sebab mesti kita jatuh dulu, pak kita tak angkat kita, mak pun tak angkat kita. Kita bangun sendiri. Sebab kita nak berjalan. So semangat itu kena ada pada kita. InsyaAllah kalau semangat itu ada pada kita,
kita akan berjaya untuk membantu menjayakan impian Menteri Ekonomi yang datang pada hari ini, bagi nak pastikan program ini bukan saja berjaya di Perlis, bukan saja berjaya di Perak, bukan saja berjaya di Sabah. Datuk Zul kata kalau boleh tiap-tiap daerah kita nak buat program seperti ini, mana dalam Perak ini lagi banyak kita akan dapat projek ini daripada Menteri Ekonomi, insya-Allah. Kata dia, cari tanah aja. Insya-Allah tuan-tuan nak buat. So, saya tak akan cakap pandai apa Menteri nak cakap. Hanya sekadar untuk mengatakan kepada Menteri, jika projek ini dapat dijayakan, jadi kecil tapak tangan satu negeri Perak kami tadahkan. Bawalah kemari Datuk Zul, Datuk Zulkifli Harun ni saya punya Exco Pertanian, dan Puan Halizah ada kat sini, pengarah UPN. Kita akan cari jalan sebab saya katakan tadi menjadi tanggungjawab kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan untuk kita menjayakan program ini. Kita tak semua orang ada ruang untuk mendapat pendapatan yang mencukupi bagi dia hidup. Ya. Tapi macam saya sebut selalu, kemiskinan very subjektif. Sangat subjektif. Orang yang berpendapatan RM5,000 sebulan duduk di Kuala Lumpur dengan orang yang berpendapatan RM2,000 sebulan duduk di Hulu Kintah. Kalau berasaskan pendapatan, kita rasa yang RM5,000 tu banyak. Kaya lah dia. Tapi dia duduk Kuala Lumpur. Rumah sewanya RM700 sebulan. Anak dia bersekolah, dia kena bayar itu, bayar ini. Tiap-tiap bulan dia tinggal RM10. Tapi orang Hulu Kintah ni duduk di Hulu Kintah dengan RM2,000 sebulan. Harga rumah sewa mungkin rendah. Pucuk paku keliling rumah ada. Nak kerja ambil, tak kerja ambil je lah. Kan? Sayur-sayuran boleh tanam sendiri. Selalu saya sebutkan, minta maaf, selalu saya sebutkan di Perak ni, Yang Hormat Menteri, kita ada slogan lama masa saya jadi Menteri, menjadi Exco Pertanian dulu. Orang Perak, tanamlah apa yang kita nak makan. Makanlah apa yang kita tanam. Lebihnya jual. Dengan Menteri saya sebutkan tadi, masalah kepada penanam cili dan orang-orang terlibat dengan pertanian ini, masalah ialah masalah market, masalah pemasaran. Tapi anchor sebut tadi, dia dah ada contract farming. Okeylah, pasaran kekal akan dapat. Sebab kadang-kadang harga cili murah, harga terung murah. Jadi ada petani yang rasa give up, tuan-tuan dan puan. Tapi saya katakan tadi, dia kena bersedialah untuk berhadapan dengan suasana ekonomi itu. Orang yang terlibat dengan pertanian. Sebab itu selalu saya kata orang Perak ini, kita buat security makanan dalam Pelan Perak Sejahtera 2030 dengan slogan tanam apa yang kita nak makan. Makanlah apa yang kita tanam. Lebihnya jual. Minta maaf ya, saya orang susah. Saya kecil-kecil dulu tanam padi. Saya boleh menajak, boleh menenggala kerbau, boleh semai padi, boleh pindahkan semayan ke tapak, boleh gunakan kuku kambing untuk tanam padi. Saya boleh mengetam padi, saya boleh pukul padi, boleh hambak beruncia, saya boleh tanam, boleh jemur padi, boleh lesong kaki padi untuk dapatkan beras. So, tuan-tuan dan puan, orang tanya saya dulu, Datuk, masa kecil-kecil dulu makan ikan, makan? Saya ada telaga, ada perigi di Benang. Dalam perigi saya ada ikan sepak ronggeng, ada ikan kaloi, ada ikan haruan, ikan bujuk, ikan keli. So, apa nak makan, ambil je lah. Ada orang tanya saya, Datuk, ikan ni bakar saja kan? No, goreng, mari dapat minyak. Opah saya buat minyak nyor sendiri. Buat minyak nyor sendiri, sebab itu ada istilah taik minyak. Taik minyak ni, doktor, kalau makan dengan nasi panas, oh, berani gam, tak sedap. Sedap nasi minyak, nasi taik minyak tu lagi. Nak khabarkan bahawa tidaklah rugi kita berbudi kepada tanam. Tanam apa yang kita nak makan. Saya kadang-kadang rungsing, sebab apa? Pergi pasar malam tengok ya. Dia beli apa? Daun kesum. Daun kesum apa? Daun laksa. Beli daun kesum. Tanamlah daun kesum. Dia beli apa? Dia beli serai. Tanamlah serai. Dia beli apa? Dia beli kangkung. Tanamlah kangkung. Benda-benda yang simple. Tak apalah kalau tak nak tanam padi pun tak apa. Sebab susah. Takut pacat ketik kaki. Takut pacat naik ke peha. Tak apalah, tak apa. Padi susah, kita kena import. Tak apalah. Tapi takkanlah cabai burung, kangkung, kucai ni
kena beli je serai, kena beli, itu melibatkan kos. Menteri sebut kat saya tadi, kita tak boleh nak mengelakkan import cili ke Malaysia sebab yang kita tanam ni tak cukup untuk makanan kita. Minta maaf orang petanian, kalau saya tak silap, Perak ni dikatakan hanya 13% saja bertanam cili. Keperluan orang Perak nak makan cili ni, kita hanya tanam 13%. Lepas tu kita kena import cili daripada luar dan harga cili menjadi tinggi. Tuan-tuan dan puan. So, balik kepada tajuk tadi, untuk menstabilkan harga barang, untuk membolehkan kita hidup selesa, selain daripada program yang Mak Menteri buat ni untuk membantu orang B40, membantu untuk mendapatkan pendapatan yang baik, kita juga boleh membantu untuk menyelaraskan harga dengan bertanam apa yang kita nak makan, makanlah apa yang kita tanam. Yang lebih itu, kalau nak jual pun boleh, nak sedekah pun boleh. Itu kehidupan kita, tuan-tuan dan puan. Saya harap kita dapat 3 benda ialah hari ini daripada saya. Yang pertama tadi, semangat kuat, jitu. Yang kedua ialah jangan putus asa. Yang ketiga, berbudi kepada tanah. InsyaAllah kita akan dapat kebajikan. Minta maaf Yang Menteri, terima kasih sekali lagi. Saya ulang lagi, kecil tapak tangan negeri Perak kami tadahkan. Bawalah program pembangunan ekonomi untuk kami insyaAllah.